Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini kita dapat berkumpul dalam kuliah Ramadan Tazkiyatun Nafs in preparation of Madrasah Ramadaniyah yang akan dibimbing oleh Dr. Ahmad Arif bin Zulkifli. Sebelum itu suara saya jelas kan? Jelas? Yes. Okey, syukran. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada semua hadirin hadirat, para peserta, sahabat ke program kuliah Ramadan kita pada malam ini. Saya Musfirah binti Muhammad, pelajar BARB tahun 3, insya-Allah akan menjadi juru acara majlis pada hari ini. Sebagai makluman, program ini merupakan sebuah anjuran di bawah Biro Ukhuwah dan Dakwah Secretariat of Usuluddin and Comparative Religion atau singkatannya UTSI. Jadi sedikit pengenalan tentang UTSI. UTSI merupakan organisasi yang baru sahaja ditubuhkan pada tahun ini selepas Isra' dibubarkan. Antara program yang dianjurkan oleh UTSI ialah program kita pada malam inilah, dan program ini bertujuan mempersiapkan pelajar-pelajar dari segi rohani khususnya bagi menghadapi bulan Ramadan yang bakal kunjung tiba tak lama lagi. Seterusnya, eloklah rasanya saya sertakan sedikit biodata ringkas mengenai Al-Fadhil Dr. Ahmad Arif, penceramah kita pada malam ini. Dr. Arif menamatkan pengajian sarjana muda di Fakulti Pengajian Islam ataupun Islamic Studies dalam Al-Quran dan Hadis di Qadi Iyad University ataupun Jamiatul Qadi Iyad, Marrakesh, Morocco. Kemudian Dr. Arif meneruskan pengajian sarjana beliau di Universiti Hassan II Casablanca, Maghribi dalam bidang akidah dan agama. Seterusnya, Dr. Arif berjaya memperolehi PhD di Universiti Qadi Iyad, Jamiatul Qadi Iyad dalam bidang akidah dan Islamic Science. Kini Dr. Arif merupakan perunding ataupun konsultan Dewan Pakar Ahli Sunnah wal Jamaah Negeri Johor dan juga merupakan profesor di Department of Usuluddin and Comparative Religions in IIUM Gombak, Universiti kita. Sebelum memulakan majlis, minta kerjasama para hadirin untuk membuka kamera dan boleh matikan mic sepanjang kuliah kita berlangsung bagi mengelakkan sebarang gangguan. Dan untuk makluman juga, kita juga akan membuka sesi soal jawab Q&A setelah selesai kuliah nanti. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Al-Fadhil Dr. Ahmad Arif untuk memulakan kuliah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Falyatafaddal ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Musfirah pengurusi majlis. Pertama, can you confirm that saya punya suara boleh dengar jelas? Jelas. Okay. Jadi satu lagi nak minta host enablekan saya untuk share screen, boleh? Baik. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan inayatnya dapatlah kita sama-sama pada hari ini bertemu dan berkumpul dalam sebuah majlis ilmu membicarakan tentang tazkiyatun nafs, cara penyucian jiwa kita dalam rangka kita nak masuk ke bulan Ramadan ini. Sebenarnya betul, bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat special. Jadi kita tak naklah kita dalam posisi kita sekarang yang mungkin agak kurang bersedia sekarang, dan dalam keadaan macam ini kita masuk ke Ramadan itu dikirakan sebagai satu kerugian lah. Jadi malam ni insya-Allah
sekadar termampu saya akan bincangkanlah sikit perkongsian berkenaan apakah perkara-perkara yang kita boleh buat khususnya dalam rangka tazkiyatun nafas, dalam rangka ilmu tasawuf, menjaga hati kita, menjaga segala apa yang disebutkan oleh ulama, at-takhalli at-tahalli bil fadail wa at-takhalli 'anil radail. Kita menghiasi diri kita dengan segala macam sifat-sifat mahmudah dan kita buangkan segala-segala sifat-sifat yang mazmumah daripada diri kita. Jadi secara umumnya apa yang saya akan bicarakan malam ni sebenarnya ia bukan sahaja boleh diamalkan dalam bulan Ramadan sahaja. Sepatutnya ia diamalkan dalam setiap perbuatan kita harian, dalam setiap pengamalan kita daripada kita hidup ni sampailah kita mati. Cuma kita nak fokuskan benda-benda yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan. Baik. Saya jadi admin ni, saya kena enterkan semua orang masuk, approve. Saya admit ya semua. Baik, tak apa. Slide nampak tak slide? Tak nampak? Nampak tak slide tadi? Sekarang nampak Ustaz. Sekarang nampak. Tadi tak nampak. Sekarang nampak tak? Nampak. Nampak, Ustaz. Okey. Baik. Jadi bila kita sebut tentang tasawuf itu, ia merupakan salah satu daripada 3 rukun agama. Ilmu tasawuf ataupun ilmu tazkiyatun nafas itu namanya sama sahaja. Maksudnya sama sahaja. Baik ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu ihsan, ilmu tazkiyatun nafas, semua ni adalah membawa satu makna, iaitu menyucikan jiwa. Jadi ia merupakan salah satu daripada rukun agama, yang mana agama kita ni consist of 3 different parts. Ia terbina daripada 3 bahagian-bahagian yang berbeza, yang mana kalau hilang satu daripada 3 ini, Islamnya kita itu tidak menjadi sempurna. Kita tak dapat nak jadi insan al-kamil seperti mana yang disuruh di dalam agama ataupun disuruh oleh agama. Jadi secara ringkasnya, Islam kita ini ia terbahagi kepada 3 integral part. Yang pertama ialah akidah ataupun juga disebut sebagai iman. Yang kita duduk sebut rukun iman, inilah yang dinamakan sebagai akidah. Bahagian yang kedua ialah Islam ataupun fiqh kita, syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW. Sama sahaja agama kita dengan agama Nabi Isa dulu. Pada zaman Nabi Isa, pada zaman Nabi Musa, semua nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah, rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah SWT, mereka itu semuanya membawa mesej yang sama. Mesej mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak boleh menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Dan cumanya yang berbeza di antara setiap nabi itu ialah fiqhnya, ialah syariatnya. Syariat Nabi Muhammad itu berbeza dengan syariat Nabi Isa, berbeza dengan syariat Nabi Musa dan sebagainya. Jadi orang umat Nabi Musa itu bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Adam Rasulullah. Hakadha. Mereka itu syariatnya berbeza tapi akidahnya satu, iaitu tidak boleh mentauhidkan Allah. Allah Ta'ala satu, dia sahaja Tuhan yang berhak disembah. Jadi itulah yang disebut sebagai akidah dan fiqh, syariat, akidah dan syariat. Kemudian yang ketiga ialah ilmu tasawuf ataupun ilmu ihsan, dan juga disebutkan sebagai ilmu tazkiyatun nafas, menyucikan jiwa, menyucikan ilmu penyucian diri. Jadi 3 komponen ini disebut sebagai rukun agama. Disebut sebagai rukun agama. Jadi daripada mana rukun agama ini datang? Siapa yang pandai-pandai cakap rukun agamanya ada 3? Siapa yang cakap? Baik. Ulama yang menyusun 3 rukun agama ini sebenarnya bukanlah membawa ataupun mereka-reka suatu perkara yang baru. Sebaliknya, mereka ini semua mengistimbatkan ataupun membuat kesimpulan daripada hadis Nabi SAW. Yang juga dikenali sebagai hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau,
Qal bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ketika mana kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, idh tala alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sya'r. Kemudian tiba-tiba datang satu orang lelaki yang rambut dia tersangat hitam. Pakaian dia tersangat putih. Dan rambutnya tersangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak kelihatan padanya itu kesan-kesan permusafiran. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan kami seorang pun tak kenal dia. Maksudnya apa? Kalau kami seorang tak kenal, maknanya dia bukan ahli Madinah, bukan orang Madinah, bukan orang tempatan, bukan orang lokal. Berarti dia musafir. Tapi nak kata musafir, tak ada nampak kesan-kesan musafir. Sebab apa? Sebab jubah dia, contohlah pakaian dia, bergosok, ada side tajam ni. Rambut dia pakai gel, rambut dia hitam berkilat, basah nampak. Tak mungkin ini musafir. Tapi kalau bukan musafir, takkanlah orang lokal. Kalau orang lokal mestilah kami kenal, katanya Sayyidina Umar. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian lelaki ini duduk dekat Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu dia merapatkan ataupun menyandarkan lutut dia, kedua lutut dia kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan dua tapak tangan dia ke atas dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, cuba kamu bagi tahu apakah itu Islam. Cuba kamu bagi tahu aku apakah itu Islam. Lalu Nabi pun menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Lalu Nabi pun katalah, Islam tu ialah kamu mengucap dua kalimah syahadah, kamu mendirikan salat, bayar zakat, puasa Ramadan dan melakukan haji sekiranya kamu mampu. Lalu orang tersebut berkata, sadaqta. Kamu benar wahai Muhammad. Lalu Sayyidina Umar kata apa? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqhu. Lalu kami merasa pelik. Kenapa orang ni dia yang tanya Nabi, kemudian dia pula yang membenarkan Nabi. Tadi tanya ni kata betul pula. Jadi dia confused. Ni nak tanya ke nak test ke apa? Lalu orang ni pun tanya lagi, akhbirni anil iman. Cuba kamu bagi tahu wahai Muhammad, apakah itu iman? Nabi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu Nabi kata, iman itu ialah kamu beriman, kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan juga hari akhirat, dan juga kamu beriman dengan qadar dan qadar ketentuan Allah Ta'ala, sama ada perkara tersebut baik, ketentuan tersebut baik ataupun tidak baik. Lalu orang ini pun kata, sadaqta, kamu benar. Lalu dia berkata lagi, akhbirni anil ihsan, cuba kamu beritahu aku apakah itu ihsan. Lalu jawab Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu ialah kamu menyembah Allah, kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak boleh nak rasa kamu melihat Allah, maka rasakanlah, maknanya buat dalam hati ni rasa bahawasanya kamu ini sedang melihat Allah. Bahawa Allah Ta'ala ini sedang melihat kamu. Kalau kamu tak ada rasa yang kamu sedang melihat Allah, maka ketahuilah bahawasanya Allah Ta'ala itu sedang melihat kamu. Kemudian dia tanya lagi soalan-soalan, akhbirni an anis sa'ah, ila akhir. Kemudian Nabi pun bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahu tak kamu siapa yang bertanya tadi? Lalu jawabnya Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu alam, aku tak tahu, Allah dengan Rasulnya lah yang mengetahui. Lalu katanya Nabi, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu yang datang tu ialah Jibril. Dia datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu akan agama kamu. Nah, daripada hadis inilah ulama menyimpulkan bahawasanya Islam di dalam agama itu mesti kena ada 3 komponen ini, 3 rukun ini. Baik. Jadi 3 rukun ini adalah seumpama sebatang pokok, sebuah pokok. Sebuah pokok ataupun sebatang pokok. You name it lah, tak kisahlah. Jadi akidah tu umpama akar bagi pokok.
kalau akar tersebut tidak kuat, seumpama pokok-pokok yang apa? Yang rendah-rendah ni kan. Jadi bila akar tak kuat, bila angin je tiup je, dia boleh tercabut kan. Maka akidah kita pun sama. Kalau akidah kita itu tidak kuat, akar kita itu tidak kuat, pegangan kita itu tidak kuat, maka dengan hanya datang cubaan yang sedikit sahaja, syubhat yang sedikit sahaja, boleh menyebabkan akidah kita gugur, iman kita gugur. Maka iman itu mestilah kokoh. Jadi akar pokok itu mesti kokoh. Kalau pokok itu tak kuat akarnya, maka dia mudah terbalik. Kemudian batangnya, dahannya dan daun-daun dia ini adalah ibarat fiqh syariat bagi sebuah pokok. Maknanya apa? Dia menjadi suatu benda yang asas. Bila kita sebut pokok, dia mesti kena ada batang, dia mesti kena ada dahan, dia mesti kena ada daun. Betul tak? Kalau dia tak ada benda ni, orang tak panggil pokok, orang panggil tunggul. Kan? Kemudian bila ada pokok, dia mesti kena ada buah. Buah inilah yang dipanggil sebagai tasawuf ataupun ihsan. Samarat hasil daripada adanya pokok tersebut ialah adanya buah. Baik. Bila iman kita kuat, bila kita mengaku, kita yakin bahawasanya Allah Taala sahajalah Tuhan kita. Dan kita beribadat mengikut cara yang sesuai. Kita solat Zuhur 4 rakaat dengan tamak ninahnya, sebelum solat ambil wuduk kan. Wuduk pula ada rukun dia, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Muhim, bottom line is kita melakukan ibadah itu mengikut tata cara yang betul, mengikut syariat Islam, maka ibadah kita sah. Dan kita juga beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ada benda ni, itu dah memadai sebenarnya. Tapi sekiranya tidak ada ilmu tasawuf ataupun tidak ada ihsan, kita beribadat betul, kita ibadah kepada Allah dan kita buat ibadat pun dengan cara yang betul. Tapi ibadah kita tu sebab kita nak tunjuk ke orang. Contoh dia, kita sedekah nak tunjuk dekat orang. Semayang nak tunjuk dekat orang. Kalau semayang seorang-seorang dalam bilik, itu mungkin 4 minit je. Tapi kalau semayang depan orang, ada orang dekat rumah ataupun ada mak dekat rumah tu, semayang kita jadi lama pula. Maka pada waktu tu semayang kita tu untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala ke untuk orang tengok? Ala kulli hal, walaupun kalaulah kita buat ibadah tersebut sebab nak suruh orang tengok, ibadat tersebut tetap saja sah kalau kita ikut rukun dan tata cara yang sebetulnya. Kalau ikut syarat-syarat dia, maka ia sah. Maka sahlah. Maka terlepaslah kewajipan tersebut kepada kita. Kalau kata kita semayang Zuhur, semayang tu betul, ambil semayang elok apa semua, semayang pun tak melakukan perkara yang membatalkan solat, maka solat kita sah. Maka tidak terbeban lagi kewajipan solat Zuhur itu kepada kita. Tapi bila kita balik di akhirat nanti, kita tengok dalam akaun kita tak ada pahala. Semayang itu atas dunia itu punyalah letih, 17 kali satu hari, sedekah punyalah banyak, tapi tengok tak ada hasil, zero. Semayang lulus, tapi markah tak ada. Sebab apa? Sebab kita semayang bukan kerana Allah Ta'ala, kita beribadah bukan kerana Allah Ta'ala. Maka inilah yang disebut sebagai ihsan. Lalu perkara ihsan inilah yang kita nak titik beratkan dalam puasa kita. Dalam kita menjalani ibadah Ramadan, khususnya kita berpuasalah. Kita berpuasa daripada pukul 6 contohlah sekarang ni maghrib, sekarang ni subuh pukul 6, 10, 6 lebih sikit daripada pukul 6 sampailah maghrib pukul 7.30 13 jam lebih kurang puasa, letih puasa, kelas kena pergi benda lain lagi nak kena buat apa semuanya, letih puasa ni tapi tiba-tiba bila balik ke akhirat nanti tengok tak ada pahala. Kam min sa'imin laisa lahu hazzun illa al-ju' wal atash. Berapa banyak Nabi kata, berapa banyak orang yang puasa ni atas dunia dulu dia puasa tapi tengok dia tak dapat apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Dia tak ada pahala. Sebab apa? Sebab dia tidak menjaga aspek tasawuf dalam puasanya dia. Puasa tu lepaslah maknanya kewajipan puasa tu terlepas. Maknanya dia tak kena dosa lah. Sebab apa? Sebab dia puasa dan puasa dia sah. Tapi pahala tak ada. Nah, inilah yang kita takutkan. Puasa letih-letih 30 hari kan. Lepas tu kalau perempuan yang kedatangan haid nanti nak kena qada lah apa semua kan.
Jadi penat, puasa ni penat. Tapi kalaulah tak ada hasil, Allah ruginya yang kita rasa. Itulah yang kita nak belajar supaya amalan yang kita buat berbaloi dengan apa yang kita dapatkan. Penat kita, bila dapat upah, maka legalah sikit. Maknanya apa yang kita buat tu berbaloi lah. Walaupun sebenarnya kita nak masuk syurga ni bukan dengan amalan kita. Kita semua tahu, awak semua tahu bahawasanya kita masuk syurga ni bukan dengan amalan kita. Tapi kita masuk syurga ni sebab apa? Sebab rahmat Allah Ta'ala memasukkan kita dalam syurga. Sebab Allah Ta'ala kesian kat kita, kesian belah Allah Ta'ala kat kita, maka dia masukkan kita dalam syurga. Dan kita berharaplah semoga Allah Ta'ala ni mengasihani kita. Sebab kalau kita dengan amalan kita kita nak membeli syurga, itu takkan mahu. In fact, amalan kita itu sangat banyak cacat cela dia lah. Tak layak lah. Tidak cukup untuk membeli syurga Allah Ta'ala yang harganya sangat mahal. Maka itulah, kita kena melakukan ibadat, kita kena melakukan segala suruhan Allah kerana itu merupakan perintah Allah Ta'ala kepada kita. Dan kita ni hamba ni kena buat apa yang Tuhan dia suruh buat. Maka kita buat amalan, kita buat segala suruhan Allah bukan kerana kita nak mendapatkan balasan. Sebenarnya kita nak kepada mardatillah, kita nak kepada keredaan Allah Ta'ala. Itu sebenarnya. Cuma di peringkat permulaan bagi orang-orang mubtadi'in, kita kata macam kita semua ni, kita melakukan amalan itu kerana nak mendapatkan syurga, itu tidak mengapa. Seperti mana kalau ibu suruh anak dia pergi kedai, kalau cakap tolong pergi kedai saja-saja, tak ada upah, dia tak nak pergilah. Tapi cuba dia cakap, cuba tolong pergi kedai, di balance tu ambil lah, boleh buat beli aiskrim ke, beli apa ke, maknanya barulah seronok sikit. Kita pun samalah. Mana kita buat amalan ni supaya kita buat amalan ni disebutkan ataupun dimomokkan dengan ganjaran, supaya kita ni lebih gemar, lebih bersemangat kita nak buat amalan tersebut. Baik. Jadi dengan kita mempelajari ilmu tasawuf, ilmu ihsan itu, ia akan memantapkan akidah kita. Memantapkan akidah kita dan juga akan memagari tasawuf ni, memagari fiqhnya kita. Akan dapat memagari fiqhnya kita. Jadi sebagai contoh, para ulama menyebutkan man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa-siapa yang belajar ilmu fiqh tapi dia tak belajar ilmu tasawuf, maka dia boleh menjadi fasik. Menjadi fasiknya apa? Maksud fasiknya apa? Dia buat taat pun dia buat, mungkar pun dia buat, dosa pun dia buat. Maksudnya apa? Kalau suruh solat, dia solat, tapi dia solat tu kerana nak tunjuk ke orang. Nak tunjuk ke orang. Walaupun secara fiqhnya itu tidak berdosa, secara fiqhnya, tapi secara tasawufnya itu ya berdosalah. Kenapa? Kerana melakukan amalan bukan kerana Allah Ta'ala. Kerana nak mendapatkan pujian manusia. Itu dikira berdosa lah sebenarnya di sisi tasawuf. Walaupun sebenarnya tidak disebutkan berdosa, sebab dosa pahala itu adalah hukum syarak, hukum syariat, hukum syarak, hukum fiqh. Kalau you buat benda ni, you dapat pahala. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara wajib, perkara haram. Ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Perkara yang haram itu kalau buat dapat dosa, kalau tinggal dapat pahala. Okey. Jadi man tafaqqah, siapa-siapa yang belajar fiqh saja tapi tak belajar tasawuf, jadi dia akan menjadi fasik. Kerana melakukan perkara-perkara yang tidak sejajar dengan Islam dari aspek tasawuf. Kemudian Imam Malik menyebutkan lagi, wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Dia hanya belajar ilmu tasawuf saja tapi tak belajar fiqh. Dia hanya belajar kita mesti kena ikhlas. Ibadah kita mesti kena ikhlas. Tiba-tiba sembahyang zuhur 5 rakaat. Ataupun sembahyang zuhur tak ada tamakninah. Ataupun melakukan ibadah, ya tak apa, yang penting kita ikhlas. Solat ni tak perlu, yang penting kita ikhlas. Dalam Quran sebut, dalam bahasa Arab sebut as-salatu huwa doa. Solat itu adalah doa. So as long as you make prayer, you buat doa, so it's okay, it's good. Jadi menjadi zindik. Zindik ni kadang-kadang boleh menjadi kafir zindik. Jadi keluar daripada millah.
maka ini yang bahaya. Maka orang itu belajar, apabila dia belajar ilmu tasawuf, maka dia akan mantapkan akidah dia tidak menjadi kufur, dan juga dengan belajar ilmu tasawuf dia memantapkan lagi, memagarkan lagi ilmu fiqahnya itu. Jadi fiqahnya melakukan ibadah dan melakukan ibadah kerana Allah Ta'ala, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kemudian katanya lagi Imam Malik, wa man jama'a bainahuma ma'an faqad tahaqqaqa. Dan barang siapa yang menghimpunkan ilmu tasawuf dan ilmu fiqh, maka sesungguhnya dia telah menjadi benar-benar tahqiq, benar-benar orang kata sempurnalah ilmu dia. Baik. Apabila kita menyebutkan 3 komponen ini, ada di sana yang disebutkan sebagai imamnya, panutannya. Sebagai contoh, dalam kita sekarang ni berbincang dalam konteks ahli sunnah wal jamaah, dalam dunia Islam. Jadi di dalam aspek akidah itu, imamnya kita ataupun panutan kita itu ialah Imam Abul Hasan al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijrah. Beliau lahir tahun 200 lebih, beliau tergolong daripada golongan salaf. Kemudian Imam Abu Mansur al-Maturidi juga merupakan salaf, meninggal 333 Hijrah. Kemudian di dalam fiqh kita ada 4 mazhab yang muktabar, yang mana kita di Malaysia ini mazhab rasmi fiqh kita ialah Imam mazhab Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijrah. Dan ada lagi di sana Imam Malik, Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah, yang mana mazhab mereka juga turut muktabar, tapi kita di Malaysia tidak menggunakan tidak menjadikan mazhab mereka sebagai mazhab rasmi, tapi pegangan-pegangan kaul-kaul mereka itu digunakan di dalam fiqh kita, di dalam menyelesaikan beberapa isu, sebagai contoh dalam isu zakat dan sebagainya, isu batal wuduk dan sebagainya, itu kita juga mengambil beberapa kaul yang tamat daripada mazhab-mazhab lain. Itu cerita lain. Kemudian ilmu tasawuf, imam kita ialah Imam Junaid al-Baghdadi yang wafat pada tahun 298 Hijrah, dan juga Imam Al-Ghazali. Wa ma adraka mal Ghazali. Siapakah yang tidak mengenal Imam Ghazali? Kalau ada yang tak kenal Imam Ghazali itu, kena pergi belajar balik ilmu agama. Imam Ghazali ini dalam setiap funun, dalam setiap bidang ilmu dia ada karang kitab. Seorang ulama yang hebatlah. Baik. Apabila kita membicarakan tentang ilmu tasawuf, terdapat beberapa peringkat di dalam ilmu tasawuf, peringkat penyucian diri. Yang pertama sekali disebutkan sebagai at-takhalli, at-takhalli, menyucikan, mengosongkan jiwa. Kemudian satu lagi disebut sebagai at-tahalli, menghiasi diri. At-tazayyun, menghiaskan diri. Maka dua perkara ini, at-takhalli dan at-tahalli, ini sebenarnya dituntut ke atas kita. Kita dituntut untuk melakukan dua perkara ini. Okey. Manakala satu lagi yang disebutkan sebagai at-tajalli, itu sebenarnya bukan peranan kita, bukan kita yang buat benda tersebut. Sebaliknya, yang buat perkara tersebut ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ia kepada kita. Ia adalah minnatul ilahiyah. Kalau Allah Taala nak bagi kat kita, dia bagi. Kalau dia tak bagi, ya tak dapatlah kita. Jadi yang penting apa yang nak disebutkan ialah tajalli ni bukan kita kasar, bukan kita buat, tapi Allah yang bagi kepada kita. Okey. Baik, cuba tengok di bahagian at-takhalli itu. Okey, at-takhalli itu menyucikan jiwa, menyucikan diri, membuang segala sifat-sifat yang tercela itu dalam aspek yang pertama zahir dan batin. Dalam zahirnya, secara zahirnya kita ada 7 anggota zahir yang jelas kita nampak. Okey. Yang pertama mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, 2 tangan dan 2 kaki. Jadi perbincangan kita pada malam ini, saya akan fokuskan kepada 7 anggota zahir ini. Dan juga saya akan sebutkan juga beberapa berkaitan dengan 10 sifat batin. Iaitu yang pertama suka makan, suka bercakap, marah, hasad, kedekut, suka kemasyhuran, sukakan dunia, sombong, ujub dan riak. Jadi inilah yang kita sebutkan sebagai sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, yang tidak patut ada pada diri setiap muslim. Penyakit ini sebenarnya penyakit yang biasa. Semua orang ada penyakit. Sebab apa? Sebab semua orang ada hati. Dan ini adalah penyakit hati. Dan satu benda saya nak ingatkan.
bila kita cerita tentang ilmu tasawuf, ilmu menyucikan diri, kita membicarakan tentang diri kita. Kita tak tengok orang lain, kita tak tujukan apa benda ni kepada orang lain, tak. Kena hati-hati, jangan bila dah belajar ilmu ni tahu bahawasanya tidak boleh suka makan, suka bercakap, hanya tiba-tiba kau lah tu yang suka suka makan lah, banyak cakap lah, kan? Sukakan kemasyhuran lah. Tak. Itu kita tak nak. Bila kita belajar ilmu tasawuf, kita sebenarnya nak mengkoreksi diri kita sendiri. Nak melihat, nak menilai, nak scan diri kita sendiri, apakah kita mempunyai sifat ini ataupun tidak. Kalau kita tak punya ya alhamdulillah. Tapi kalau kita ada sifat-sifat ini, maka sifat inilah yang kita nak buang. Sifat inilah yang kita nak buang daripada diri kita. Yang pertama sekali dalam 10 sifat batin itu ialah sukakan makan. Suka makan ni dia bukan benda yang salah. Dia tak salah, tapi apabila makan itu banyak, ia akan menimbulkan perkara-perkara yang buruk. Contohnya apa? Bila makan itu banyak, yang pertama dia akan adalah membazir, ibzar, akan ada membazir di situ. Kemudian bila makan itu banyak, akan ada penyakit banyak. Tak salah juga ada penyakit. Allah Ta'ala uji. Tapi ada penyakitlah nanti. Okay? Kemudian bila makan banyak, akan mengambil masa yang banyak. Buang masa. Untuk fikir menu apa nak makan. Pergi McD nak makan apa ni. Contohlah. Dah buang masa dah situ. Dan kemudian bila banyak makan, akan menternak nafsu. Perasan tak? Kalau awak puasa, tak makan, nafsu tu jadi macam penat. Tubuh kita jadi penat. Nak kawan ajak pergi tengok wayang, alamak. Tak agak kan? Jadi secara tidak langsung kita akan terhindar daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Dan sememangnya nafsu itu dididik dengan tidak memberikan ia makan. Pernah dengar tak cerita yang mengatakan bahawasanya nafsu itu Allah Ta'ala uji dengan api. Selam dalam api neraka, angkat balik, tanya, dah insaf belum? Belum, tak insaf lagi. Uji dengan pelbagai macam cobaan, dihentam, dipukul, di ini apa semua, semuanya tak jalan. Tiba-tiba diuji dengan tak bagi makan. Bila tak diberi makan, dia jadi lemah. And then by the time dia jadi surrender, dia surrender kepada Allah Taala, dia tak boleh lawan dah. Dia tak ketegak dah, kita panggil. Kalau tak sebelum ni ketegak juga, kan? Kalau celup dengan api neraka, keluar tu, akulah yang paling hebat, contohnya. Tapi bila selam di dalam neraka tak bagi makan, neraka puasa ni, kan, maka dia kata, surrender, tak boleh. Kalau makan ni, kalau tak dapat makan ni, dia jadi lemah. Maka sebab itulah kalau kita tengah puasa, kan, kecenderungan muyul kita, tendensi kita untuk melakukan maksiat itu menurun. Jadi dikurang. Kemudian suka bercakap, ini pun sama. Bila orang tu banyak bercakap, suka bercakap, banyak bercakap, bila banyak bercakap akan banyaklah salah. Betul tak? Man kasra kalamu kasra khata'. Siapa-siapa yang banyak cakap dia, maka banyaklah salah-salah dia. Mulalah nak mengumpat orang tu, nak mengumpat orang ni. Bila banyak cakap, kan? Banyak sangat bercakap. Kemudian marah. Marah ini juga merupakan salah satu daripada sifat mazmumah. Sehingga kan Nabi ketika mana satu orang sahabat nak minta, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, cuba kamu bagi kepada aku nasihat ataupun wasiat. Maka Nabi berkata, la taghdab. Kemudian sahabat kata, apa lagi? La taghdab. Apa lagi? La taghdab. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. 3 kali. Okey, 3 kali Nabi ulang jangan marah. Dan marah itu dan sabar itu lawan bagi marah. Nak marah sangat-sangat, sabar dulu. Okey. Sabar itu bilakah kita sabar? Sabar itu ialah inda sadmatil ula. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar ni ketika hentakan yang pertama itu ya sabar. Contohlah, kalaulah ada orang accident, ada orang langgar kita belakang. Kita bawa kereta, tiba-tiba bunyi traffic light, ada orang langgar. Orang langgar. Okey. Bilakah waktu sabarnya? Waktu ketika kena langgar tu, hentaman yang pertama itu, itulah yang kita kena sabar. Bukan kurang ajar. Tak boleh macam tu. Bila dah cakap kurang ajar ataupun dah maki hamu kan. Celaka contohlah kan.
Itu dah tak panggil sabar. Ni tak celaka contohlah. Celaka, sabar. Tak jadi waktu tu. Sabar tu ialah inda sadmatil ula. Ketika kemuncak rasa nak marah, itu barulah kita tahan diri, sabar pada waktu tu. Okey. Kerana ketika marah ni akal kita menjadi kurang. Pada waktu tu akal kita dikuasai oleh syaitan, maka yang melakukan perbuatan ketika itu adalah bukan diri kita. Jadi apabila kita melakukan sesuatu, buat keputusan, menjatuhkan hukuman dan sebagainya ketika marah, maka hukuman ataupun decision yang dilakukan pada waktu tersebut menjadi tidak relevan, yang akan kita sesali nanti. Sebab itulah orang kata jangan kita buat keputusan ketika kita sedang marah, dan juga ketika kita sedang gembira. Sangat-sangat gembira pun jangan buat keputusan. Sebab nanti awak akan menyesal. Bila dah reda nanti akan menyesal dengan apa keputusan kita. Kemudian hasad dengki, dengki ke orang pun tak boleh juga. Mentang-mentanglah dia ni kaya, boleh buat benda tu, boleh buat benda ni, dan kita pun dengki dengan dia, and then buat benda something yang menjatuhkan dia, memburukkan dia dan sebagainya, tak boleh. Kedekut pun sama, bakhil. Bakhil ini satu sifat yang mazmumah, suatu sifat yang mengatakan sebagai kita mencintai dunia. Okey, sayang nak keluarkan duit, nak sedekah tu sayang. Padahal Allah Taala dah janji, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebajikan itu diganjari dengan 10 kali ganda. Okey, cuba awak bayangkan, awak nak berapa ringgit contoh. Nak dapatkan gaji berapa? 2,000. Maka sedekahlah 200. 10 kali ganda. Allah Taala janji. Dalam Quran Allah sebut. Dalam hadis pun banyak sebut. Cuma antara kita yakin dengan tak yakin. Okey, jadi kita boleh set, hari ni aku nak dapat, kalau boleh ya Allah bagilah aku rezeki 2,000 ringgit contoh. Maka kita sedekahlah 200. Sebab Allah Taala kata satu kebajikan itu kan diganjari dengan 10 kali ganda. Maka cuba jangan kita kedekut, jangan kita sayangkan harta kita. Kerana apa? Harta ni dia datang daripada mana? Siapa yang bagi kita harta? Allah Taala juga kan. Kalau Allah Taala tak bagi harta kepada kita, dapatkah kita nak kumpul harta? Tak dapat. Kalau Allah Taala tak bagi, maka Allah Taala bagi kepada kita harta, sebenarnya ia hanya transit kepada kita sahaja. Duit itu dia singgah sahaja dalam akaun kita. Maka ini satu perkara yang kita kena ingat, jangan sayang sangat. Salam. Apa yang cakap? Okey. Baik. Sukakan kemasyhuran. Ini juga satu sifat yang mazmumah. Asal buat benda je mesti nak kena panggil press. Nak kena panggil wartawan dan sebagainya. Nak suruh semua orang tahu apa kebaikan yang kita buat. Itu tak boleh. Sukakan dunia, hubbud dunia, sayang dunia. Tengok benda tu, nak benda tu. Tengok benda ni, nak benda ni. Katanya Tok Guru saya, kita ni manusia ni, kita ni mudah terkejut. Apa maksud mudah terkejut? Bila tengok rumah besar, ya Allah besarnya rumah dia tu. Tengok kereta cantik, wah cantiknya kereta ni. Mudah terkejut kita. Maka jangan kita sukakan dunia. Kerana kita kena tahu, dunia ni dia sekejap sahaja. Rumah berapa lama dia boleh tahan? Kereta berapa lama dia boleh tahan? Sombong, mentang-mentanglah dia dean list 4 sem, 4 ni, 4 sem dia 4 tahun dia dean list, orang kawan-kawan nak tanya dia, nak minta tolong ajar, tak nak, alah. Benda ni aku dah cerita dulu kan. Benda ni pun kau tak tahu. Apa nak kau belajar ke apa? Contoh, tak boleh. Kemudian ujub, merasa diri kita ni paling hebat. Ujub. Merasa takjub dengan sendiri-sendiri. Aku ni sampai ke tahap ini sebab aku sendiri yang usaha keras ni. Contoh dia. Tak boleh. Dan juga riak, berbangga-bangga. So ini juga adalah sifat-sifat yang tidak sepatutnya ada di dalam hati kita. Okay? Dan di waktu kita di luar bulan Ramadan, sifat-sifat ini tidak boleh ada, maka di dalam Ramadan min babil aula wal ahra, lebih-lebih lagi lah patut dia tak boleh ada. Okey. Baik, kemudian apabila kita dah kosongkan jiwa kita daripada segala macam sifat-sifat yang kotor, yang terkeji, maka kita hiaskan diri kita, gantikan tempat tersebut dengan
sifat-sifat yang terpuji, iaitu bertaubat kepada Allah. Kita banyak bertaubat kepada Allah kerana sedar diri kita ini selalu melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Tidak lepas pun satu hari pun kita ni daripada melakukan dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, selalu buat. Contoh dia apa? Contoh dia kutuk orang, contohnya. Mengumpat orang. Kalau kita tak mengumpat pun kita mendengar orang mengumpat. Jadi kalau Nabi sebut orang yang mengumpat dan orang yang mendengar umpatan orang itu syarikani fil ismi. Dua-dua ni saling berkongsi dosa. Terdapat dosa itu. Tertengok aurat orang, dosa juga. Tengok lutut orang, tengok tangan orang perempuan contohnya yang bukan ajnabi, yang ajnabi sorry. Perempuan yang haram bagi kita tu tengok, maka dapat dosa. Walaupun kita kata dosa kecil saja, tapi Nabi kata apa? Aku tak risau umat aku ni daripada melakukan dosa besar. Sebab apa? Sebab dosa besar itu jelas. Cuma aku risau umat aku ni masuk neraka kerana dengan sebab dosa kecil dan mengekali dosa kecil tersebut, mengekali buat dosa kecil tersebut. Maka inilah yang dibimbangi. Maka kita kena banyak-banyak bertaubat. Nabi SAW bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari itu paling kurang itu 70 kali. Sab'ina marratan. Nabi kata 70 kali paling kurang Nabi istighfar dalam mentah. Kemudian yang kedua, sifat takutkan Allah. Kita kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dipanggil sebagai takwa. Macam mana bentuk takwa itu? Takwa ni ialah bila kita berjalan atas rumput yang banyak duri. Macam mana kita berjalan kaki ayam? Kita pijak slow-slow. Pijak sini, kemudian pijak depan lagi langkah, slow-slow. Bukan main lari je tak. Sebab apa? Kita pijak slow sebab takut terpijak duri. Maka itulah yang dipanggil sebagai takwa. Kita berhati-hati. Bila kita nak makan, kena cek dulu makanan ni ada logo halal ke tak, siapa yang buat, Cina ke Melayu ke buat. Ataupun bila kita pergi kedai burger contohlah, pergi kedai warung, kedai tepi jalan ke, kita tengok siapa yang jual ni, yang masak makanan ni. Orang tu pakai tudung ke tak pakai tudung, tangan ada tattoo ke tak ada tattoo, semayang ke tak semayang. Tapi semayang tak semayang ni susahlah kita nak tahu kan, kecuali bila waktu solat memang nampak dia tak pergi solat, habis waktu solat pun dia tak berganjak, maka kita tahu dia tak solat. Ala kulli hal, kita nak kena pastikan yang kita ni tidak makan makanan orang yang tak solat. Okey, kita ni tak beli makanan orang yang tak takut kepada Allah Taala. Contohnya, tak makan makanan orang yang mengekali di dalam dosa itu, kita tak makan. Kenapa? Kerana ini semua akan mempengaruhi diri kita sendiri. Yang ketiga, zuhud. Kita bersifat zuhud, bersikap zuhud, cukup dengan apa yang ada. Qanaah. Bukan alamak. Tak cukup ni, tak cukup. Dah dapat satu, tak cukup satu, nak dua. Dua pun tak cukup, nak 4 dan sebagainya. Akan merasa tak cukup selalu. Jiwa ni dia tak pernah merasa cukup. Bila dia akan rasa cukup? Tak pernah akan merasa cukup. Tahu-tahu nanti dah mati. Okey, saya nak tanya awak. Awak nanti nak kerja, awak nak kumpul berapa ribu? Nak ada duit berapa? 1 juta. Okey, nak tanya. Kalau dah ada 1 juta, cukuplah. Dah tak payah kerja macam tu. Tak juga, nak lagi. Nak 2 juta. Okey, baik. Kalau dapat 2 juta, saya bagi 2 juta contoh. Kalau saya boleh bagi 2 juta, saya bagi 2 juta. Okey, cukup tak 2 juta ni? Saya ingin duduk seminggu habis pula 2 juta ni. Tak cukup lagi, nak lagi. Macam itulah jiwa kita, nafsu kita ni, dia tidak akan pernah merasa cukup. Kita ni kena bersifat cukup. Cukup sekadar apa yang kita perlukan saja. Awak nak makan, awak nak beli tu, beli ni, buka puasa contohnya. Bila kita nak buka puasa. Nampak orang jual kuih tu, nak makan kuih. Orang jual ayam pocik, nak ayam pocik. Orang jual apa lagi? Macam-macam lah kan. Bulan puasa ni, bulan kuih-kuih yang lama tak pernah tengok. Semuanya ada dalam bulan puasa kan. Pergi bazar Ramadan. Tahun ni bazar Ramadan dekat UAE kat mana? Kat dalam ke kat luar? Belum ada lagi berita. Kat dalam ada juga aslinya. Kat dalam nanti tengoklah kuih-kuih yang rare semua awak akan jumpa nanti dalam bulan Ramadan. Jadi semua nak makan, nak tu, nak ni, nak tu, nak ni kan. Last sekali tak larat dah makan. Dan makan nasi sepinggan dah tak nak makan dah kenyang. Itu semua adalah nafsu, merasa tak cukup, nak tu, nak ni, semua nak. Tiba-tiba makan dalam satu pinggan, makan sikit dah kenyang. Yang lain tu buang. Itu tak boleh.
kita kena bersifat qanaah dan berpada-pada. Kemudian kena ada sifat sabar, kena sabar menempuh ujian dalam bulan Ramadan, kena sabar walaupun ada masalah tu masalah ni, masalah birokrasi ke contohnya, markah tak masuk ke contohnya, tak kisahlah apa-apa masalah, aircon tak jalan ke, masuk kelas panas ke apa, maka kita kena banyakkan sabar. Orang zaman dulu, zaman Nabi itu berperang bulan Ramadan. Kita ni perang dengan siapa? Kita ni perang dengan nafsu kita je. Itu pun dah habis bersilat dah. Maka kena banyakkan bersabar. Kerana ini semua adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana keiman kita. Boleh ke kita nak mengaku beriman sedangkan kita tak pernah diuji? Baik ujian yang ringan ataupun ujian yang berat. Kena banyakkan. Kemudian kena bersyukur. Kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan kepada kamu pahala-pahala, aku akan tambahkan kepada kamu nikmat-nikmat. Tapi kalau kamu kufur nikmat, la in kafartum, kalau kamu kufur nikmat aku, ingat-ingat sikit, inna azabi lasyadid. Azab aku ni keras, azab aku ni dahsyat, azab aku ni perik. Ingat-ingat sikit. Kata. Kemudian kena ikhlaskan diri. Bila kita buat amalan, kita kena ikhlaskan kepada Allah Ta'ala. Bukan kerana nak dapatkan hapuan. Bukan kerana nak dapatkan imbalan sesuatu daripada amalan kita tersebut. Kemudian kita kena bertawakal kepada Allah Ta'ala. Bertawakal dalam arti kata, bila kita usaha, baru kita tawakal. Bukan tawakal je terus. Mana nak masuk exam, kena belajar dulu, kena baca dulu, kena buat revision dulu. Tak boleh lah terus nak tawakal je contohnya. Ataupun kalau kita sakit, kena tawakal dulu, kena jumpa doktor dulu, kena cari ubat dulu. Tak boleh kata ini dah ketentuan Allah kepada aku. Selagi Allah Ta'ala sembuhkanlah aku ni kot. Tawakal. Itu salah. Itu konsep yang salah. Nabi ajar kita konsep tawakal macam mana? Ikat dulu unta tu, kemudian baru tawakal. Ikat dulu, usaha dulu, baru tawakal. Jangan biar je unta macam tu cakap tawakal, Allah Ta'ala jaga. Itu tak betul. Itu salah. Salah konsep tawakal. Kemudian sayangkan Allah Ta'ala, redha dengan segala ujian Allah Ta'ala. Saya teringat satu hadis kursi, arwihi bil makna. Saya hanya sebutkan ia secara makna sahaja. Allah Ta'ala kata, ya bna Adam, in radita bima qasamtuhu lak, arihtu qalbaka wa badanak. Ya bna Adam, wahai anak Adam, in radita bima qasamtuhu lak, kalau kamu redha dengan apa yang aku berikan kepada kamu daripada rezeki-rezeki ini, arihtu laka qalbaka wa badanak. Aku rehatkan jiwa kamu dan tubuh badan kamu. Wa illam tarda bima qasamtuhu lak, tapi sekiranya kamu tidak redha dengan apa yang telah aku berikan kepada kamu, rezeki-rezeki yang aku bagi kepada kamu, arkudu karabdul wuhush fil barriyah thumma lam takun 'indaka illa ma qad qasamtuhu lak. Kalau kamu tidak redha dengan apa yang aku dah bagi, maka aku akan penatkan jiwa kamu. Kamu akan menjadi seperti binatang melata. Kemudian kamu tidak akan dapat sesuatu pun daripada tambahan kecuali apa yang telah aku tentukan kepada kamu. Kalau aku tentukan kepada kamu itu RM10 satu hari, maka kamu usahalah lebih, tak tinggal solat ke apa semua ke, kan? Kamu akan jadi bekerja lebih penat, tapi kamu tidak akan mendapatkan kecuali RM10 sahaja, kerana itulah yang Allah Ta'ala tentukan kepada kamu. Maka kita kena redha kepada Allah Ta'ala. Kalau kita redha, Allah Ta'ala rehatkan badan kita dan hati kita. Okay? Kemudian ingat mati. Ingat mati ini penting. Ramai orang sekarang jangan sebut, dia kata apa? Jangan sebut umur, angka. No, umur ni hanyalah angka sahaja. Umur ni adalah angka sahaja. Bermakna apa? Bermakna dia orang ni tak nak mati. Jangan sebut tentang kematian. Jangan cerita kematian. Apa cerita kematian ni? Tak semenggah betul contohlah dia kata. Padahal bila sebut macam tu, berarti dia ni takut, dia ni tak nak mati, tak suka kepada kematian. Memanglah kita tak nak mati, bukan tak nak mati. Kita ni takutlah kepada kematian. Tidak berarti kita melakukan apa-apa ni
tanpa maksudnya apa? Maksudnya nak suruh ingat mati ni supaya ketika mana kita melakukan setiap perkara, kita kena ingat aku ni kejap lagi boleh jadi mati. Aku tak tahu bila aku mati. Boleh jadi ketika aku mengerjakan satu maksiat itu aku mati, maka aku mati dalam melakukan maksiat. Maka kita kena hati-hati. Sebab itulah kita kata kena ingat mati selalu supaya kita takut untuk melakukan keburukan, supaya kita tidak mati dalam keadaan melakukan kemungkaran tersebut. So ini semua yang kita sebutkan ini practicable dalam dan luar Ramadan. Khususnya Ramadan kena lagi fokuskan, kena ingat lebih sikit. Baik. Kemudian kita masih lagi membicarakan tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu secara ringkasnya, definisi ilmu tasawuf itu ialah suatu ilmu yang mengenalkan kepada kita sifat-sifat hati, sama ada mahmudah ataupun mazmumah. Kalau kita tak belajar ilmu tasawuf, kita tak tahu apakah penyakit yang kita ada. Sifat buruk apakah yang kita ada. Kerana kita menyangka aku ni I'm okay, aku ni tak ada masalah, I'm good dan sebagainya. Tidak merasa. Jadi sama, kalau kita sakit tubuh badan, siapa kita berjumpa? Kita jumpa doktor. Pergi IM Sejahtera Klinik, tanya doktor, saya ni sakit ni. Boleh tak tolong bagi ubat dan sebagainya. Itu senang. Doktor boleh tengok. Kalau luka, ya doktor bagi ubat luka dan sebagainya. Tapi kalau penyakit hati, kita tak akan dapat tahu apakah penyakit-penyakit yang kita ada kecuali bila kita dah jumpa pakar dia, bila kita jumpa spesialis dalam ilmu tasawuf ini. Maka sebab itulah ulama tasawuf ni, bila orang jumpa dia, orang nak masuk tarekat sebagai contoh, dia cakap, okey, awak amalkan zikir ni 1000 kali. Okey, orang lain pula ada masalah yang sama, dia Syekh ni cakap, okey, awak kena zikir ni 10,000 kali contoh. Sebab apa? Sebab dia nampak okey, dia ni ada masalah lebih berat daripada orang yang pertama tadi. Maka ubat yang diberikan itu mengikut kadar penyakitnya. Doktor samalah. Kalau kita sakit sendi ataupun sakit yang biasa, ubatnya biasa. Tapi kalau sakitnya serius, ubatnya lain sikit contohnya. Maka dengan ilmu ini barulah kita dapat tahu sama ada kita mempunyai penyakit tersebut ataupun. Kemudian kebaikan belajar ilmu tasawuf ialah kita dapat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian subjek apakah ilmu ni, apakah perbahasan utama dalam ilmu ni, iaitu membahaskan tentang hati, yang mana hati ini mempunyai pelbagai sifat-sifat yang berbeza. Hukum mempelajari ilmu ni ia merupakan fardu ain, wajib ke atas setiap muslim yang akil dan baligh. Setiap muslim yang dah cukup umur, yang dah baligh, yang berakal, maka wajib seperti mana wajibnya ilmu akidah. Kenapa? Kerana ilmu ni, kerana hati itu setiap orang ada. Maka bagi orang yang mempunyai hati itu, dia kena belajar cara untuk merawat hatinya, cara untuk membetulkan hati. Kemudian sumber rujukan daripada manakah ilmu ni datang? Daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian namanya banyaklah, ilmu tasawuf, ilmu ihsan, ilmu tazkiyatun nafas, ilmu akhlak dan sebagainya. Asal perkataan tasawuf itu daripada perkataan sofa yang bererti penyucian jiwa. Tazkiyatun nafas juga ada yang mengatakan asalnya daripada perkataan sifat, iaitu menghiaskan diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan mengosongkan diri kita daripada sifat-sifat yang tercela, yang terkeji. Ada juga yang mengatakan daripada perkataan soft, kerana ahli tasawuf pada zaman Nabi itu, mereka ini yang selalu berada di saf yang pertama dan saf yang paling hadapan ketika nak perang. Juga ahli sufah, orang-orang yang tinggal di ruangan sufah, kalau awak semua pernah pergi Mekah, di belakangnya hujratul Nabi, hujratul Syarifah, makamnya Nabi itu kan ada belakang tu ada tempat yang tinggi sikit. Itu adalah tempatnya ahli sufah. Ada yang mengatakan perkataan tasawuf asalnya daripada perkataan suf, kerana perkataan suf ini merupakan pakaian yang diperbuat daripada bulu. Kerana orang zaman dulu suka pakai pakaian macam ni. Nabi-nabi pun juga pakai pakaian daripada suf ini. Juga ada yang mengatakan berasal daripada satu orang yang nama dia Sufah bin Murrah, yang selalu mengasingkan diri daripada masyarakat untuk munajat kepada Allah di Masjidil Haram.
dikenali dengan nama Suffah bin Murrah. Ibu dia panggil Suffah, ya Suffah, aina ant. Maka ala kulli hal, ini semua adalah takrifan yang diberikan oleh ulama, tapi yang paling disepakati ialah dua yang paling atas lah, sofa dan sifat. Baik, takrif ilmu tasawuf secara ringkas yang disebutkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, at-tasawuf isti'malu kulli khuluqin saniyyin wa tarku kulli daniyyin. Tasawuf ini ialah beramal dengan semua akhlak yang terpuji dan meninggalkan semua tingkah laku yang keji. Syekh Ahmad Zarruq berasal dari Tunisia, makamnya di Libya. Dia kata apa? At-tasawuf ilmun qusida bihi salahul qulub wa ifraduha lillah mimma siwahu. Ilmu tasawuf ini adalah satu untuk memperbaiki hati dan mengosongkan hati daripada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Nak kosongkan diri kepada Allah sahaja. Dan takrifan yang diberikan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, at-tasawuf ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nafas wa tasfiyatil akhlaq wa ta'miril zahir wal batin li naili sa'adatil abadiyyah. Ilmu tasawuf ini ialah satu ilmu yang dengan ilmu ini kita dapat tahu cara-cara untuk kita bersihkan jiwa, memurnikan akhlak kita dan membangunkan zahir dan batin, mengusahakan zahir dan batin kita untuk mendapatkan keabadian yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Baik, tujuan ilmu tasawuf. Kita belajar ilmu tasawuf. Kenapa? Ilmu tazkiyatun nafas. Kenapa? Sebab kita nak bersihkan zahir, anggota zahir kita, mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki, supaya ia dapat menolong kita untuk membersihkan hati kita, supaya hati kita ni bening dengan Allah sahaja. Bila sebut Allah, bila sebut perkataan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Kita gini, kalau sebut Allah, ada rasa apa? Tak ada rasa apa-apa. Relax. Macam sebut perkataan lain. Maka itu berarti hati kita ni ada banyak keladak, ada banyak keras kematu dan sebagainya. Maka itulah ibarat kata macam tumit kita ni, bila kita banyak jalan dia jadi keras. Bila keras ni irislah dengan pisau ke apa, tak rasa apa, betul tak? Maka hati kita pun jadi macam tu. Bila dia dah jadi keras, maka dihiris dengan ayat Al-Quran ke, dihiriskan dengan zikir ke, tak jadi apa. Maka kita kena jaga, kita kena cuci ke hati kita ni. Ibarat kata kita kena sental hati kita ni dengan zikir-zikir, dengan bacaan ayat Al-Quran, dengan sifat-sifat mahmudah ini, supaya hati kita ni menjadi lunak. Bila sebut nama Allah, bergetar hati kita, menangis mata kita. Inilah yang kita nak. Sebab itulah saya sebutkan terus sebelum saya lupa. Bila kita berzikir la ilaha illallah, maka ulama mengatakan perlunya zikir jahar, zikir secara deras, secara kuat ni, supaya apa? Supaya kita dapat menyental hati kita. Bila kita berzikir ni, janganlah mana mulut sahaja bergerak, keluar angin je. Tak boleh. Dia tak memberi kesan kepada jiwa kita. Tapi sebaliknya, kalau kita nak berzikir ni, kita berzikir dengan kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kita niatkan dengan zikir kita ni, kita nak sental hati kita, nak henyak hati kita. Supaya dia jadi lembut, dia jadi ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah faedah yang ulama sebutkan daripada zikir jahar. Zikir jahar ni, tapi tak adalah sampai teriak-teriak, menjerit-jerit la ilaha, itu taklah, itu melampau pula. Cukup sekadar kita sendiri, kita rasa getaran dalam jiwa kita, dalam dada kita, ya itu dah cukup. Jadi semua anggota badan nanti akan menjadi saksi kepada kita pada hari kiamat. Sebab itulah kita nak jaga anggota badan kita ni. Allah Ta'ala sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan akan bercakap kepada kami, akan bercakap dengan kami, aydihim, tangan-tangan mereka yang akan bercakap, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi, mengatakan, mengucapkan apa yang mereka dulu atas dunia tengah buat. Kalau kaki tu melangkah pergi ke disco contoh, maka kaki tu cakap, ya Tuhan, betul, akulah yang pergi disco hari itu. Tangan cakap, ya betul, akulah yang touch and go ke apa, tak kisahlah.
Pintu dia tutup. Mana semua tu akan bersaksi, bersaksi ke atas kita. Hujjatun alaina la hujjatun lana. Dia bukan tolong kita, tapi dia mendakwa kita pula. Maka kita pergi kepada yang pertama, iaitu mata. Anggota yang pertama, mata ni kebaikan dia di dunia ni kita dapat lihat perbuatan kita, pekerjaan kita, dan kita dapat mengelakkan kemudaratan. Ya, betul, itu fungsi mata. Senanglah orang ada mata. Tapi di akhirat nanti kebaikan dia apa? Supaya kita dapat melihat langit-langit dan matahari. Kita mentadabburkan alam. Kita tengok, ish, cantiknya alam ni. Siapa yang buat? Takkan dia ada sendiri. Betul tak? Kalaulah pen yang simple ni pun kena ada orang yang buat. Takkanlah alam yang begitu kompleks ni, matahari, bulan, bintang, semualah langit-langit, itu takkanlah ada dengan sendiri. Itu mesti lagi kena ada orang yang buat. Tak boleh jadi ada sendiri. Melihat Al-Quran dapat pahala, melihat jalan ke masjid dapat pahala, melihat jalan ke majlis ilmu juga dapat. Dengan mata itu kita dapat gunakan ia untuk menjana, untuk generate pahala bagi kita. Cara kita nak syukuri nikmat mata kita ialah dengan tidak melihat perkara yang haram. Iaitu perempuan-perempuan yang selain daripada isteri, yang selain daripada hamba sahaya, yang selain daripada mahram kita. Mana perempuan ajnabi yang haram bagi kita orang lelaki untuk melihatnya, maka kita tidak melihat. Ini satu cara untuk kita syukur nikmat mata yang Allah Ta'ala bagi. Bukan dengan melihat apa yang terlintas depan kita, asal lintas semua nak tengok, asal bergerak semua nak tengok. Tak boleh. Kena jaga. Di luar Ramadan kita kena jaga mata, dalam Ramadan lebih-lebih lagi kena jaga mata. Supaya apa? Supaya puasa kita ada pahala. Bukan puasa dapat letih je, dapat dahaga lapar je. Pahala tak ada, rugi. Sebab apa? Kenapa tak ada pahala? Sebab kita melakukan perkara yang haram dari sudut tasawuf. Tapi tidaklah membatalkan puasa dari sudut fiqhnya, kerana tidak termasuk daripada perkara yang membatalkan puasa itu melihat aurat perempuan ataupun melihat perempuan-perempuan ajnabi, ataupun melihat orang muda. Orang muda di sini maksudnya ialah amrod, orang muda, lelaki jambu contohnya, yang boleh membangkitkan syahwat, ataupun melihat aurat lelaki. Orang lelaki tak boleh tengok aurat lelaki. Lutut tak boleh tengok. Ni tak bulan puasa jugalah nak layan bola. Layan bola tu tak ada masalah, tapi ialah orang pakai short kan, orang pakai seluar pendek kan. Kalau ketika mana kita melihat, ketika mana kita melakukan kemungkaran dan kita tidak merasa itu adalah satu perkara yang salah, maka itulah tanda bahawa kita tu ada problem. Jangan kita menormalisasikan perbuatan dosa. Alah Ustaz, tengok bola Ustaz, biasa Ustaz, relax Ustaz, apa masalah tengok bola Ustaz? Bukannya tengok orang buat benda jahat ke apa kan? Tengok bola je Ustaz. Betul lah tengok bola tu, tapi awak tengok tu kepala lutut orang kan. Maka itu yang salah, itu yang dosa. Aurat lelaki kan. Maka bila dah selalu tengok dosa, buat dosa, merasakan perkara itu bukan lagi satu dosa. Bahkan kalau menyuarakan kata tak boleh tengok kepala lutut orang kan, itu menjadi alah Ustaz ni apa ni? Kuno Ustaz ni, apa tengok pun tak boleh kan. Sebaliknya kita pada waktu itu menjadi orang yang dah merasa normal dengan dosa kecil. Walaupun dosa kecil ya, tapi macam yang Nabi sebutkan tadi, aku tidak risau dengan dosa-dosa besar umat aku ni, aku risau dengan dosa kecil. Ketika mana mereka melazimi dosa kecil tersebut, tidak merasakan itu sebagai suatu dosa, maka itulah masalah sebenarnya. Okey. Inilah perkara yang boleh menghijab hati kita. Dosa-dosa inilah yang boleh menghijabkan. Jadi basically kita ada 5 perkara lah yang menghijab hati kita. Ini semuanya diambil daripada kitab Penawar Bagi Hati lah. Kita orang Melayu, kita guna kitab Melayu, Syekh Abdul Qadir Mandili mengarangkan kitab Penawar Bagi Hati. Intipati apa yang saya sebutkan malam ni itu kebanyakannya daripada kitab Penawar Bagi Hati. Jadi yang pertama yang menghijabkan hati kita ialah syaitan. Yang kedua alam. Alam ni maksudnya apa? Dunia yang kita tengok hari ni. Terkejut. Tengok orang pakai rumah besar. Cantiknya rumah dia. Tengok orang pakai kereta cantik. Cantiknya kereta dia. Kalaulah aku dapat sebiji. Cantiknya motor dia ni. Naklah sebiji. Cantiknya perempuan ni. Contoh. Maka inilah yang menghijab.
Syahwat pun sama. Syahwat nafsu syahwat, nafsu ni ada banyak ammar bisu, apa semua, nafsu lawamah dan sebagainya ada banyak. Jadi nafsu yang jahat itulah yang menghidupkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hijabul ghaflah, lalai, membuang masa kan. Dalam bulan Ramadan dah tak ada buat apa, tengok Facebook ataupun tengok TikTok, scroll, nampak satu video tu ya mungkin 3 minit 2 minit kan, tapi dah kalau 10 video tak terasa kan, dah berapa minit dah tu, kalau 10, kalau 100 kan, duduk tengok, buang masa 2 jam 3 jam habis dengan hanya melihat TikTok, melihat Facebook dan melihat Instagram dan sebagainya. Maka rugi, lalai. Kemudian hijab al-hafawat ataupun maksiat, yang menghijabkan hati kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kita melakukan maksiat. Maka ini sepatutnya, seharusnya dihindarkan. Jadi kita menjaga anggota ni sebenarnya ialah untuk menerima anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jaga anggota, kita kena fikir anugerah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita jaga sesuai dengan anugerah yang lebih besar, maka penjagaannya itu mesti kena lebih. Kaki kena berjalan, nak berjalan di kebun-kebun dan mahligai di syurga, tangan kita nak memetik buah-buahan, nak mengambil minuman di syurga, mata kita nak melihat zat Allah Ta'ala dalam syurga, maka kita kena jaga semua. Ini benda yang penting. Kalau kita tak jaga hari ini, maka nanti kita tak dapat gunakan ia untuk membuat perkara-perkara yang kita inginkan ini. Kemudian telinga pula. Telinga ni kita seronok dengar muzik, dengar apa-apa. Ia adalah satu jalan, satu wasilah untuk kita memahami ilmu agama dan sebagainya. Tapi untuk konteks akhirat, kita gunakan telinga kita ni untuk dengar Al-Quran, dengar hadis ataupun dengar ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka itu akan memberikan kita pahala, untuk generate pahala bagi kita. Mendengar itu lebih afdal daripada melihat. Ya benar. Orang yang buta itu lebih baik daripada orang yang tak dapat nak mendengar. Orang yang tak dapat dengar, orang pekak ni lebih teruklah daripada orang yang buta. Orang buta, boleh tak dia nak baca Quran? Boleh, tak ada masalah. Banyak ya hafiz-hafiz yang buta, betul tak? Tapi kalau orang tu tak mendengar, macam mana dia nak baca Quran? Dia nak betulkan makhraj huruf tu macam mana? Tak boleh nak baca Quran. Dia tak tahu yang kata bismillah tu bunyinya bismillah. Tak tahu. Walaupun dapat tengok tapi tak dapat nak baca sebab tak dengar. Betul tak? Dia tak tahu yang kata A tu bunyi dia A. I tu bunyi dia I. Tak tahu. Tak pernah dengar. Tak dengar, tak tahu bunyi apa. Tak tahu bunyi tu macam mana. Maka orang yang kita orang yang salimul hawas, sejahtera anggota kita bersyukur banyak-banyak Allah Ta'ala. Baik, cara kita syukur nikmat telinga kita ni ialah jangan mengumpat, jangan mengadu domba, bergosip-gosip. Mengumpatnya apa? Membawang lah kalau bahasa sekarang. Menggosip-gosip, berfitnah kepada orang, mendengar perkataan yang tidak baik seperti bid'ah, berkelahi, gaduh, mendengar suara perempuan ataupun orang muda yang menimbulkan fitnah. Dalam ketika kita Ramadan juga, ketika puasa juga, kita kena elakkan diri kita daripada mendengar muzik-muzik yang lagu ataupun mendengar muzik yang suaranya itu perempuan yang buat suara-suara yang seksi-seksi apa semua, buat suara tu lunak. Maka itu mengundang fitnah. Kalaulah kita ketika mana kita mendengar suara itu kita menjadi bernafsu, maka haram. Kita kata, ush, sedapnya suara dia. Itu adalah nafsu. Mendengar muzik yang haram seperti seruling, serunai ataupun gendang, ini khilaf ulama lah. Tapi kalau kita warak, maka kita jauhkanlah daripada benda-benda macam ini. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, mata dan hati ini semuanya nanti akan ditanya oleh Allah. So, kena jaga betul-betul. Jangan main-mainkan. Kemudian lidah. Di dunia ni mudahlah kita untuk mencari harta dengan contoh akad jual beli, boleh buat direct selling dan sebagainya. Tapi untuk akhirat kita dapat gunakan lidahnya untuk baca Quran, zikir, membaca tulisan, baca buku dan sebagainya, mengajarkan ilmu pengetahuan, buat amal makruf nahi mungkar, bagi nasihat, tunaikan hajat orang dan sambung silaturahim dan sebagainya. Itu menggunakan lidah. Kalau tak boleh cakap, susahlah kita nak buat benda-benda macam kan. Maka macam mana cara kita syukurkan nikmat lidah ini? Ialah dengan
jangan bercakap bohong, jangan mengumpat, ribah, jangan mungkir janji. Kalau buat appointment pukul 8, maka tepati pukul 8. Jangan amalkan orang kata apa janji Melayu kan. Kalau berjanji pukul 10, 10.30 baru nak gerak kan. Cakap apa? Cakap dah on the way. Padahal baru je bangun tidur contoh. Maka ini tak bagus. Kan? Kalau kelas, okey. Ini saya nak emphasize sikit ala student UIA ni. Kalau kelas dia pukul 8.30, maka pastikan 8.30 tu awak dah ada dalam kelas. Okey. Jangan apa? Biar ustaz tunggu kita. Biar kita tunggu ustaz. Okey. Sebab apa? Kita jangan, alah ustaz, lewat 5 minit je pun ustaz. Janganlah berkira sangat. Tak boleh, bukan macam tu. Bukan masalah kita berkira atau tak berkira. Masalah dia, pada janji itu ada barakah. Dan barakah ini yang kita nak. Okey? Barakah ini yang kita nak. Kenapa? Kerana kalau ada barakah ini, kan, inilah yang akan dapat membantu kita untuk memahami pengajian kita. Dengan berkah inilah kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Dan dengan keberkatan inilah, barulah ilmu tersebut akan lekat lama kepada kita. Tapi kalau janji tidak dipenuhi, janji tidak ditepati, kan, maka hilanglah keberkatan-keberkatan. Contohlah, saya tak ada masalah sebenarnya. Cuma saya sebutkan bagi pihak ustaz-ustaz lain lah. Contohlah bila ustaz tu dah start mengajar, lecturer tu dah start mengajar, tiba-tiba lepas setengah jam ada student masuk. Walaupun dia benarkan student masuk sebagai contoh, tapi akan terlintas dalam hati dia, teruknya budak ni. Dah setengah jam start kelas baru nak masuk, baru nak sampai. Sesat ke apa? Contohlah, tak adalah kata dia kuat-kuat kan, tapi secara terlintas dalam hati. Maka lintasan inilah yang akan menyebabkan hilangnya keberkatan bagi kita. Karena yang memberi kefahaman, yang memberi pengetahuan itu bukan ustaz, bukan lecturer, bukan pensyarah. Yang memberi kefahaman itu siapa? Allah Ta'ala. Saya tak mampu nak bagi awak kefahaman malam ni. Bukan kerja saya membagi kefahaman. Kerja saya ialah bentangkan benda ni. Tapi yang bagi kefahaman siapa? Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala, dia akan bagi kefahaman kepada siapa yang dia nak, dia tak bagi kepada siapa yang dia tak nak. Kena tepati janji. Okay? Kemudian yang keempat, jangan bertengkar, berkata-kata yang lara, yang tidak memberi manfaat. Jangan kita mengadu domba, menghasut, menamimah, bergosip-gosip. Kan? Dia kalau kita sebut suatu perkara yang buruk, yang benar tentang orang, itu kita panggil sebagai apa? Mengumpat. Tak, benda tersebut betul. Contohlah, ada orang gagap. Kawan awak gagap contoh. Ada satu orang kawan dia gagap. Ini kita cakap belakang-belakang, kita cakap, dia tu gagap lah. Kan? Ini kita ajuk dia buat muka gagap sekali kan. Maka itu dosa. Walaupun benda tu betul, dia betul-betul gagap. Dia mengumpat ni macam mana? Mengumpat ni mengatakan suatu kebenaran tentang orang lain, yang mana kalau kita kata benda tu depan dia, dia tak suka. Benda tu kebenaran. Tapi kalau kita cakap benda tu depan dia, dia tak suka. Kita pun sama, kalau orang cakap benda tu kepada kita, kan, depan kita, kita tak suka. Contohlah, kita ada tak lalat. Contoh. And then orang sebut, dia ni ada tak lalat sini ya, besar punya, contoh. Maka kita tak suka benda tu. Orang cakap belakang, kita ada tak lalat, maka itu panggil mengumpat. Kalau benda tu betul, dipanggil mengumpat. Kalau benda tu salah, itu dipanggil fitnah. Kita tak ada tak lalat, tapi dia kata kita ada tak lalat. Itu panggil fitnah. Dan fitnah ini dan mengumpat ini dua-duanya adalah tidak baik. Baik. Lidah merupakan anggota yang paling banyak melakukan kejahatan. Lidah itu tajam. Maka cara menghindari daripada kebinasaan lidah ialah jauhkan diri daripada tempat ramai orang. Bila ramai orang nak bercakap lah. Nak bercakap. Bila banyak bercakap, banyaklah salah dia kan. Masuklah bab mengumpat dan sebagainya. Kemudian selalu diam kecuali belajar, mengajar, memberi nasihat dan muamalah yang perlu sahaja. Jadi kena jaga elok-elok lidah ni kerana dia boleh menghiris hati orang. Sayyidina Abu Bakar pernah memegang lidah dia dan berkata, inilah yang boleh membawa aku ke tempat kebinasaan. Lidah ni. Kenapa? Lidah ni sangat-sangat bahaya. Tak bertulang. Kemudian, berkata-kata ni ada banyak jenis lah. Satu benda yang berbentuk ketaatan, iaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian maksiat, mengatakan sesuatu yang dosa. Wahal yakubbun nasa
ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidak adalah yang akan menyembangkan manusia ke dalam neraka atas muka atau hidung mereka, melainkan apa yang dituturkan oleh lidah mereka. Kena beringat, harus tapi sia-sia, tidak memberi manfaat. Yang kita berkata-kata benda yang harus tapi tak ada manfaat, cakap sia-sia. Kan? Contoh awak jalan dengan kawan-kawan, tiba-tiba tengok satu bangunan besar, awak bercakap, "Ish, tinggi betul bangunan ni." Itu adalah perkataan yang larang. Sebab apa? Bukan kawan awak tak tahu tu bangunan tu tinggi. Dia pun tahu. Buat apa sebut? Contoh. So, perkataan yang tak memberi manfaat itu disebut sebagai larang. Maka malaikat kiraman katibin nanti akan mencatat ia sebagai perkataan yang tidak memberi kebaikan. Nanti dia akan baca depan Allah Ta'ala. Kita ni bercakap benda yang larang, benda yang sia-sia, tak ada faedah nak sebut. Kemudian saya nak habiskan 7 anggota kita tadilah. Cara mensyukuri nikmat perut. Perut kita jangan makan makanan yang haram ataupun yang syubhat, dan juga kita tidak makan terlalu kenyang. Okey, katanya Mahathir, Tun Dr. Mahathir. Dia kata apa? Bab makan, sampai orang tanya dia kenapa boleh hidup lama ni, apa rahsianya. Dia kata apa? Dia kata dia jaga makan dia. Okey, baik, macam mana jaga makan ni? Siapa-siapa boleh cakap awak kena jaga makan. Baik, macam mana jaga makan? Jaga makan ni ialah berhenti sebelum kenyang. Dan berhenti bila awak start rasa makanan tu sedap. Awak tengah makan, ish, sedapnya. Itu awak tu dah berhenti. Jangan teruskan lagi, jangan lanjutkan lagi. Okey? Dan kalau kita boleh teruskan macam ni, insya-Allah kita akan jadi sihat. Jangan makan terlalu kenyang dan jangan makan benda yang haram. Kullu lahmin nabata min haram fan-naru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, maka nerakalah yang layak bagi dia. Kenapa kita kena jaga perut daripada makan makanan syubhat dan haram? Kerana yang pertama, takut kena api neraka, kerana tidak mendapatkan pedoman yang benar dalam melakukan sesuatu ibadah, dan kerana takut ibadah kita tidak diterima. Maka benda haram 40 hari sembahyang tak diterima. 10 sebab perlu jauhkan tabiat terlalu kenyang. Yang pertama, Imam Ghazali cakap, hati kita jadi keras. Kalau makan selalu kenyang, hati jadi keras. Keinginan melakukan sesuatu yang sia-sia dan tidak baik akan muncul. Bila dah kenyang, nak rehat kejap, tengok Facebook lah. Bila tengok Facebook, tengoklah maksiat, tengok perempuan, tengok tu, tengok ni, benda-benda yang melarakan berdosa dan sebagainya. Makan kenyang menumpulkan kecerdikan dan mengurangkan kefahaman. Awak semua sebagai talabatul ilm, jangan amalkan makan terlalu kenyang. Sebab bila terlalu kenyang, dia jadi mengantuk dalam kelas, otak jadi tumpul, jadi tak faham, jadi lembab, jadi orang Kelantan bagi letak. Kefahaman tu jadi slow, tak faham. Apa ustaz cakap ni tak faham. Padahal kita makan banyak. Orang lain boleh faham, kenapa kita tak faham? Mengurangkan ibadah. Banyak makan, badan jadi malas dan mata jadi mengantuk. Nak ibadah pun malas. Nanti, bila bulan Ramadan, bila buka puasa, jangan lahap semua benda. Kena bahagikan perut kepada 3. 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 untuk udara dan angin dan sebagainya, ruangan untuk kita bernafas. Kalau makan banyak nanti tarawih jadi malas. Padahal tarawih ni Ramadan je boleh buat. Dan jangan buat 8 lah tarawih, buat 20. Jangan buat 8, rugi. Ramadan ni bukan tarawih ni bukan ada bulan lain, ada Ramadan je. Maka gunakan semaksimum mungkin. Mengurangkan rasa sedap ketika beribadah. Bila dah kenyang, mulalah rasa sakit perut lah, rasa so'oh. Kalau so'oh dalam bahasa standard, susah nak bernafas. Betul tak? Bahasa Kelantan so'oh, sekop. Perut tu penuh sangat, kita nak cakap pun mengah, dan sebagainya. Yang keenam, dikhawatirkan termakan makanan yang haram ataupun syubhat. Yang ketujuh, menyusahkan hati, penat mencari menyedia makanan sukar jauh dan mudarat. Ni nak makan ayam nak makan ikan siakap 3 rasa. Mana ada jual? Dekat Shah Alam. Jenuh nak pergi cari Shah Alam, BIA nak pergi Shah Alam contohnya. Susah hati, penat mencari jauh. Ini makanan ni tak ada dekat bazar UIA ni, ada dekat luar contohnya. Maka penat, maka susah, jadi tak payah makan. Kemudian sakit meninggal dunia, nak mati nanti sakit. Sebab apa? Sebab kita ni selalu atas dunia ni sedap, kerana selalu menikmati dunia,
maka ketika mati itu akan merasa sakit. Karena dia akan mengikut kadar kesedapan. Banyak mana kita ambil kesedapan atas dunia, maka banyak itu jugalah kita akan terseksa ketika kita nak mati. Yang ke-9, mengurangkan pahala akhirat. Yang ke-10, yang dimakan nanti akan dihisap pada akhirat. Susahlah, banyak makan, banyaklah benda dihisap nanti. Baik, kemaluan pula. Saya kena sebut juga amanatul ilm. Di dunia ini kepuasan jima dan gembira dengan zuriat, di akhirat akan mendapat dia anak ini merupakan wasilah kemaluan ini merupakan wasilah untuk dapatkan anak, dan anak ini merupakan saham akhirat. Nabi kata apa? Idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Bila matinya seorang anak Adam, terputuslah amalan dia kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan dia. Maka perlu ada anak itu baik. Jadi cara kita mensyukuri nikmat minta maaf kemaluan ni ialah dengan kita menjauhi zina, menjauhi liwat, menjauhi istimna' ataupun istimta', selain tangan dan jari isteri. Maknanya minta maaf sebut onani dan sebagainya kena jauhi, khususnya lagi dalam bulan Ramadan kena jauhi. Yang kedua, menjauhi perkara-perkara yang syubhat, iaitu jima' dalam nikah yang batil jika ikut pendapat ulama yang mengatakan nikah itu sah. Contoh saya bagi contoh. Kita ada saudara susuan dalam satu kampung. Waktu kecil dulu menyusu sekali dengan mak. Tapi bila dah besar ni dah lost contact. Tapi masih duduk kampung tu. Maka tersilap kahwin dengan dia. Padahal dia tu dulu kembar ataupun adik-beradik susuan kita. Maka termenikah dengan dia. Maka ni dipanggil sebagai nikah syubhat. Kena warak sikit. Jaga 3 perkara untuk penjagaan kemaluan. Yang pertama, jaga mata, tidak melihat perempuan ataupun lawan jenis yang haram untuk dilihat. Jaga hati, tidak membayangkan kecantikan perempuan. Ya betul, jika seorang tu dah jatuh hati, angau kan, maka inilah yang memang akan terbayang-bayang. Jadi kena jagalah. Jangan duduk membayangkan selalu. Apa faedah awak dapat bayang? Kalau nak betul, ya masuklah, kahwinlah. Ustaz tak boleh ustaz, dia tak habis mengaji lagi. Ya sabar. Itu dah tak boleh buat apa. Yang ketiga, jaga perut, iaitu menjauhi makanan syubhat dan terlalu kenyang. Kenapa? Kerana bila kita makan kenyang akan meningkatkan nafsu syahwat. Kena jaga. Jadi lazimilah berlapar. Dan Nabi selalu berlapar. Bukan cakap kena lapar je selalu, tak boleh nak mengaji pula, tak boleh nak belajar pula, masalah pula kan. Maka kena tengok keadaan. Khairul umur awsatuha. Jangan terlalu kenyang dan jangan terlalu lapar. Kerana jika 3 perkara ini tidak dijaga, ia akan membawa kepada zina. Sedangkan Al-Quran kata apa? Wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Jangan pergi dekat dengan zina. Kemudian kebaikan kaki dan tangan di dunia, ia mencari rezeki, memenuhi segala keinginan, mengelakkan kemudaratan dan sebagainya. Manakala di akhirat dia boleh memberi kepada kita sumbangan dari sudut jika kita berjalan ke majlis, ke masjid bagi manfaat ilmu, berperang pada jalan Allah, pergi haji, umrah, ziarah, menziarahi, hubungkan silaturahim, maka ini semua akan dapatkan pahala di akhirat. Menulis kitab, mengajar, bersalam dan mencegah kemungkaran, itu semua akan memberikan kepada kita faedah di akhirat, iaitu memberi pahala. Inilah perkara-perkara yang disebutkan. Jadi hati ini, bila kita sebut tentang hati, ia merupakan raja bagi diri kita. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Dalam hati kita ni ada suatu daging. Kalau baik daging ni, maka baiklah jasad seluruhnya. Kalau buruk daging ni, maka buruklah jasad seluruhnya. Iaitu adalah hati. Ia mengawal 7 anggota zahir. Hati ini ibarat raja mengawal 7 anggota zahir yang mana merupakan rakyat jelata. Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, 2 tangan dan 2 kaki. Ini semua dikawal selia oleh hati. Jadi kita kena jaga hati. Bila kita jaga hati dengan baik, maka insya-Allah 7 perkara, 7 rakyat jelata ni, 7 anggota zahir ni akan dapat
dijaga sedia juga. Jadi apa yang secara kesimpulan yang saya dapat sebutkan, kerana masa pun dah apa mencemburui kita. Jadi secara ringkasnya saya boleh simpulkan di sini ialah setiap perkara yang disebutkan malam ini, yang kita bincangkan malam ini semua seharusnya kita amalkan, praktikkan, tatbikkan ia dalam kehidupan kita seharian. Tidak terkhusus pada bulan Ramadan. Namun, demi untuk menjaga puasa kita agar mendapat nilaian, ada weightage di akhirat nanti, maka perkara-perkara ini lebih patut untuk dijaga. Mata, telinga jangan mendengar perkara-perkara yang lara, mata jangan melihat perkara-perkara yang haram, lidah jangan bercakap benda-benda yang tak perlu, yang tak berguna, perut jangan makan terlalu banyak, kemaluan kena jaga kemaluan, dua tangan dan dua kaki juga kena jaga, khususnya dalam bulan Ramadan ini kita kena jaga, kita heightenkan semua perkara-perkara ini. Kalau di luar Ramadan itu kita jaga, maka dalam Ramadan kita kena lebih berhati-hati supaya puasa kita berkualiti, supaya puasa kita ni dapat menjadi wiqayah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Macam mana cara kita nak mendapatkan takwa ini? Ialah dengan kita menjaga 7 anggota zahir. Yang mana yang sifat-sifat hati itu, ya itu semua kita kena jaga juga. Tapi malam ini saya hanya nak fokuskan dulu kepada 7 anggota zahir ini, yang mana sekiranya kita jaga, kita nurture dia dengan baik, maka insya-Allah dia akan memberi efek kepada diri kita, akan membuatkan puasa kita itu menjadi berkualiti, yang akhirnya nanti kita akan keluar dalam bulan Ramadan dalam keadaan seorang yang bertakwa, menjadi seorang yang bertakwa, amilin, alimin, salimin, dalam keadaan yang beramal soleh, dapat membuatkan amal-amal soleh, dan kita keluar dalam bulan Ramadan, keluar daripada madrasah Ramadan dalam keadaan soleh dan muslih. Kita dapat islahkan orang lain, dan secara tidak langsung kita dapat islahkan diri kita sendiri. Dan peringatan ini bukan sahaja saya tujukan kepada awak semua, kepada para pelajar, bahkan yang lebih afdal lagi, saya tujukan ia kepada diri saya sebagai peringatan supaya tidak termasuk dalam kalangan orang yang hanya pandai bercerita kepada orang lain tapi diri sendiri tidak benar. Jadi saya rasa cukuplah dulu setakat itu pada malam ni. Kalau nak dikira slide saya ni masih lagi berbaki 20 page, tapi tak apalah, kalau ada kesempatan yang lain, kalau sudi lagi untuk mendengar, ya kita boleh sambung, tapi kalau tak sudi, cukuplah setakat ini. Jadi saya rasa itu sajalah daripada saya untuk malam ni. Saya serahkan kembali kepada saudari pengurusi majlis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Arif atas kuliah Ramadan kita pada malam ini. Jadi sekarang kita teruskan dengan sesi Q&A. Pada para hadirin yang ada sebarang soalan, boleh ajukan, boleh buka mic ataupun tulis di ruangan chat, dan insyaAllah Ustaz akan jawab. Dan para hadirin juga diingatkan untuk mengisi attendance dan evaluation form melalui link di ruangan chatbot. Okay, ada sebarang soalan ke? Kepada sahabat-sahabat. Okay, saya kira semua jelas dan banyak input dan juga maklumat yang kita dapat pada malam ini. InsyaAllah kita praktiskan, dan macam yang Ustaz sebut, bukan waktu Ramadan sahaja kita nak jaga 7 anggota kita. Cuma di bulan Ramadan kita tingkatkan lagi dan usaha dengan lebih tinggi lagi. Okay. Alhamdulillah para akhi sudah kuliah Ramadan. Dan sebelum itu, saya minta semua para hadirin, jika tiada masalah, kita buka kamera untuk sesi fotografi. Okay, boleh buka kamera. Ada yang nak bertanya soalan? Okey. Sekejap
1, 2, 3. Senyum. Lagi sekali. 1, 2, 3. Senyum. Baiklah. Okay, akhir sekali jutaan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Arif. Dan jangan lupa untuk follow UTSI IIUM di laman sosial Facebook dan Instagram untuk mengetahui lebih banyak lagi aktiviti dan program yang akan dijalankan. Akhir sekali saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz.